أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Kita mulakan seperti biasa dengan mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala sekali lagi yang mengaturkan dan mengizinkan kita untuk bertemu dan meneruskan pembelajaran kita mengenal kalimah-kalimah Al-Quran agar kita memahami kandungan ayat-ayat Al-Quran dan seterusnya menjadikan kandungan Al-Quran itu sebagai huda, iaitu panduan bagi hidup kita. Allah telah menyatakan dengan tegas iaitu panduan hanyalah yang diiktiraf oleh Allah adalah panduan daripada Allah, dan Allah mengatakan Qul inna hudallahi huwal huda, sesungguhnya katakanlah sesungguhnya hanya panduan Allah saja yang sebenar-benar panduannya. So kalau ada panduan daripada lain daripada Allah tu tak diterima, dan dia tidak akan membimbing kita ke jalan yang sebenarnya. Jadi untuk kita memahami itu, kita kena kenal kalimah-kalimah, dan hari ini kita akan sambung perkongsian kita dalam mengenal kalimah-kalimah yang dibangunkan daripada 3 huruf akar Qaf, Waw, Lam, Qaf, Waw, Lam. Dan kita sekarang ni membahaskan ataupun membincangkan kalimah-kalimah yang bersabit dengan kata kerja, kata ini semua ni, kumpulan ni ialah kata kerja. Kalau lihat di di sini dia ada terdapat dalam 1620 kata kerja yang dibangunkan daripada Qaf, Waw, Lam, kita telah melihat beberapa contoh-contoh. Di sini saya besarkan sikit supaya jelas, iaitu yang pertama sekali kita melihat di dalam ayat yang ke-8 surah Al-Baqarah, Allah menggunakan kalimah yaqulu, yaqulu yang dibangunkan daripada Qaf, Waw, Lam. Kita boleh lihat di sini Qaf ada, boleh nampak, Lam pun boleh nampak, dan di sini Waw tu juga terdapat di dalam kalimah ni, dan ada penambahan ya ni menunjukkan dia adalah kumpulan fi'il mudhari', Fi'il mudhari' itu apakah? Fi'il mudhari' bukan saja fi'il mudhari' saja, tapi dia juga fi'il mudhari' yang marfu', yang marfu' bermakna satu perbuatan yang berlaku dan terus berlaku, satu perbuatan yang berlaku dan terus berlaku, itu dinamakan fi'il mudhari' yang marfu', So kalaulah perkataan ini dibangun daripada kata dasar qala yang mana berkata, so kalimah ni memberi makna ya ni adalah dia, dia seorang lelaki, seorang lelaki. Jadi seorang lelaki itu sentiasa berkata, sentiasa berkata, Nah, tetapi konteks ayat ini bukanlah bermakna yang berkata itu hanya seorang lelaki, lelaki juga, kalimah lelaki dipanggilkan muzakkar, muzakkar. Dia menggunakan tanda mudhari' ya yang muzakkar, menunjukkan apa? Kalau perempuan pun dalam konteks kumpulan, satu kumpulan,
Mana kumpulan dia? An-nas. An-nas ni manusia, ya. So manusia ni ramai. Macam kita dekat dunia ni, kita ada berapa? 7 billion. Bukannya lelaki saja, ya. Dia campur lelaki dan perempuan, ya. Lelaki dan perempuan. Jadi dalam konteks ni, apabila kumpulan tu mengandungi lelaki dan perempuan, jadi merujukkan kepada kumpulan tu, sesiapa saja di dalam kumpulan itu yang melakukan sesuatu, maka dia Al-Quran ataupun kalimah Arab Al-Quran akan menggunakan tanda dhamir yang lelaki, bukannya perempuan, ya. So ta ni adalah muzakkar. Muzakkar bukan maksud dia orang tu lelaki saja. Kalau orang katalah dalam kumpulan manusia dia yang berkata apa, amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin, ni perempuan pun dia rujuk kepada perempuan juga, ya. Jadi sesiapa saja, man tu ialah sesiapa saja. Boleh jadi lelaki, boleh jadi perempuan, ya. Boleh jadi yang tetapi syarat dia yang dah dewasa lah, ya. Sebab orang yang beriman ni ialah orang yang dah dewasa lah, ya. Kanak-kanak mungkin tak termasuk lah, ya. Kanak-kanak yang belum dewasa itu belum lagi, ya. Dan kanak-kanak yang belum dewasa itu tidak dipertanggungjawabkan, ya, dengan apa yang mereka lakukan, ya. Itulah caranya kalimah-kalimah Al-Quran digunakan, ya. Begitu juga di sini, ya. Qila, okey, semalam saya kata saya mengatakan ini adalah fi'il madhi majhul, ya. Fi'il madhi majhul. Mungkin saya belum tunjukkan macam mana qila ni terbentuk daripada 3 huruf akar dan juga kata dasar dia, ya. Mungkin hari ini saya tunjukkan, ya. Okey, untuk menunjukkan tu kita gunakan keyboard jugalah, ya. Okey, apa yang saya nak terangkan kat sini ialah dalam konteks menggunakan kalimah yang muzakkar, dia memberi konteks lelaki dan perempuan dalam satu kumpulan lah. Satu kumpulan, ya. Di sini kumpulan dia apa? Lahum. Hum tu mereka, ya. Apabila dikatakan kepada mereka, ya, so dikatakan kepada mereka, yang mereka tu bukanlah lelaki saja, walaupun menggunakan hum, isim dhamir hum, ya. Dalam satu kumpulan, ya, ini menunjukkan ayat ni ditujukan kepada orang-orang munafiqun, ya, munafik. Dan munafik itu bukannya lelaki saja, perempuan pun ada, ya. So lelaki dan perempuan, so dia bukan menggunakan muannas, tapi dia menggunakan kalimah muzakkar juga, lahum. Dan mi isim dhamir muzakkar yang jamak, ya, yang jamak. Itu konteks dia, ya. So sekarang ni cuba kita lihat qila, macam manalah qila ni terbentuk, ya. Kita mulakan dengan, kalau kita nak gunakan jawi, saya akan standby keyboard ni yang jawi, ya. Kadang-kadang kita nak menerangkan dalam jawi. So ambil jawi di sini. Bila kita nak menggunakan penerangan dalam bahasa Melayu jawi, kita gunakan yang ini. Kalau Arab, kita gunakan yang ini. So kita ada 2 standby. Okey. Kita mulakan dengan 3 huruf akar. Apa dia? Qaf, waw, lam. Itu 3 huruf akar. 3 huruf akar membentuk kata dasar
qaf, alif, lam, iaitu qala. Ya, qala. Okey. Jadi satunya tuan-tuan dan puan-puan semua sudah familiar lah ya. Bila nak memulakan pembentukan kalimah, mulakan dengan 3 huruf akar, lepas tu bentukkan kata dasar dia ya. Kata dasar ialah kita bariskan qaf, bariskan lam. Qaf baris ataskan, lam baris ataskan. Kemudian yang tengah ni kalau dia huruf illah, waw, kita tukarkan kepada alif mad. Ya, sebab huruf illah, alif mad ni masih lagi huruf illah ya. Dia huruf yang lemah. Apa maksud huruf lemah tu? Dalam pembentukan kalimah dia akan berubah. Dia boleh berubah. Itu dia masukkan huruf yang lemah dipanggil huruf illah. Kalau huruf yang tidak illah, yang qaf ni dipanggilkan huruf sahihah. Sahih. Dia tak berubah. Qaf tetap ada qaf. Lam pun sama. Lam ialah huruf sahihah. Dia kuat. Sahihah ni dia tidak lemah, mana dia kuat lah. Kuat, dia tidak bertukar ya. Lam tetap lam. Qaf tetap qaf. Tapi waw akan berubah kepada alif. Alif mad tidak boleh dibariskan. Kemudian kita akan lihat ya nanti alif ni sebab dia huruf lemah, dia pun boleh berubah di dalam pembentukan nanti. Ya, waw boleh berubah, alif boleh berubah. Okay, alright. So sekarang ni qila, okay, saya masukkan di atas sebagai rujukan. Mungkin kasi saya turunkan yang kalimah yang kita nak lihat pembentukan dia sekarang apa dia? Qila ni ya. So saya copy yang ni. Qila letak di atas supaya kita dapat refer balik. Ni dia ya. Kalimah yang kita nak buat pembentukan ialah qila. Macam manakah qila ni dibentuk daripada qaf waw lam. Dan kita tadi sudah menerangkan yang qila ni apa dia? Fi'il. Buat penerangan ya, supaya tuan-tuan nampak. Dia adalah fi'il madhi mim alif dad madhi majhul ya. Kita kata tadi majhul. Ha waw lam, bukannya maklum ya. Dia adalah fi'il madhi majhul wazan 1. Itu dia ya. Wazan 1 ya. Okey. Dan mengambil bentuk muzakkar dan mufrad ya. Singular. Okey, itu ya. Itu penerangan kepada qila. So dia ada fi'il madhi majhul ya. So sekarang mari kita buktikan yang dia ni adalah fi'il madhi majhul. Cara nak membuktikan ialah kita buat pembentukan kalimah tu ya. Kalau betul dia fi'il madhi majhul, dia akan menggunakan acuan fi'il madhi majhul wazan 1 dan terbentuklah kalimah qila ya. Kalau dia salah, damin bukanlah fi'il madhi majhul wazan 1. So apakah acuan fi'il madhi majhul wazan 1 yang kita nak gunakan untuk memasukkan qala ni ke dalam acuan tu ialah yang ni ya, dalam warna orange tu fi'il madhi majhul ya. Fi'il madhi majhul ini adalah wazan 1 ya. So kumpulan atas ni semua wazan 1 ni. Fi'il madhi ini, yang ni fi'il madhi maklum 3 ni
ada 3 wajah, ya, iaitu fa'ala, fa'ila dan fa'ula. Itu kalau fi'il madhi maklum, ya, kolom ni. Sekarang ni fi'il madhi majhul ialah kolom A ni. Untuk yang wazan 1 yang ni, ya, untuk wazan 1 ialah acuan dia ialah fu'ila, ya, fu'ila. Semua acuan menggunakan 3 huruf akal fa'ain dengan lam. Kita tukarkan saja, ya, kata dasar untuk kalimah tu ke dalam fa'ain lam tu. So acuan dia ialah fu'ila, ya. So kita boleh sebenarnya copy di sini. Masukkan acuan tu di sini, fu'ila. Okey. Tu acuan. Untuk membina kata terbitan, ya, dalam bentuk fi'il madhi majhul wazan 1. Ya, kita gunakan acuan fi'il madhi majhul wazan 1 dan kita tukarkan. Fa ni tukarkan kepada qaf, ain ni tukarkan kepada alif, lam dengan lam samalah, dia tak berubahlah. Ya, lam tukar dengan lam, dia akan masih lagi menjadi lam lah. Jadi qaf mengambil baris hadapan, sini alif mengganti ke ain, alif berbaris bawah, ya, dan lam sama. So dia jadi apa? Okey, kita copy yang ni, pergi ke sini dan tukarkan, ya. Fa kita baris depan tukar pada qaf baris depan. Ambil qaf, kemudian baris hadapan. Itu dia. Qu. Ya. Yang ni ain tukar pada alif, so dia jadi alif baris bawah. Alif ambil di sini dan baris dia adalah baris bawah. Lam baris atas tukar pada lam sama jadi lam baris atas. So dia kalimah apa? Qu'ila. Ya, qu'ila. Tetapi alif tidak boleh dibariskan, ya. Alif tidak mengambil baris. So baris kasrah kepada alif tukarkan ke belakang, ya, berikannya kepada huruf qaf. Maknanya sekarang ni qaf kena mengambil baris kasrah, dan gugurkan baris dhammah, ya. Okey, so saya tunjukkan step by step. Ambil yang ni, pergi ke sini, ya. So tukarkan, hilangkan baris kasrah alif, pindahkan dia kepada qaf. So qaf sekarang ni mengambil bukannya baris hadapan tapi baris kasrah. Itu dia. Tadi qu'ila menjadi apa? Sebenarnya tak boleh sebut pun. Alif ni bukannya bunyi baris kasrah pun sebenarnya, ya, sebab dia tidak boleh dibunyi. So kita hanya boleh mengubah dalam tulisan saja, ya. Menyebut pun tidak boleh sebab alif bukan disebut, ya. So sebab tu kita kena pindahkan baris bawah tu, ya. No point letak pada alif. Alif tidak, kalau letak pun baris bawah dia tak boleh dibunyi pun, ya. So pindah kepada qaf. Tetapi qaf yang baris bawah dia tak boleh mengikut alif mad. Sekarang ni alif mad selepas qaf baris bawah, ya. So ini pun masih lagi tak betul, ya. Tak valid. Tak ada kalimah yang macam ni. Hukum tajwidnya salah. Hukum tajwid ialah apabila qaf yang baris bawah dia kena mengikut alif ya mad, bukannya alif mad. So kita tukarkan alif mad tu kepada ya mad, ya. So saya ambil yang ni, kopikan step by step. Sebenarnya kalau nak saya boleh terus di sini saya dah boleh tukar dah sebenarnya, ya. Tapi nanti kalau saya tukar semua kat sini tak nampak pula step apa yang kita buat. Saya tunjukkan step by step. Alright, so ini
alif, remember tadi alif adalah huruf illah, huruf lemah, ya. So dia berubah-ubah. Kalau huruf qaf tak boleh, ya, qaf tetap qaf, cuma dia boleh berubah baris saja. Tapi qaf tidak boleh ditukar, lam tidak boleh tukar. Alif boleh bertukar. Dia bertukar kepada apa? Bertukar kepada ya. Ambil ya sini. Ya, so sekarang ni dia menjadi qila. Itulah terbentuknya kalimah qila. So confirm lah. Kalau dia betul acuan ni, dia mengambil acuan fi'il madhi majhul satu, bermakna dia memanglah jenis dia fi'il madhi majhul wazan satu. Ya, jantina dia muzakkar, bilangan dia mufrad. Itulah penerangan kepada qila, ya. So sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan faham, ya. Bila tengok je qila, janganlah ragu-ragu lagi, ya. Dah confirm lah dia adalah fi'il madhi majhul, ya, wazan satu, ya, dan muzakkar dan mufrad. Jadi kalau dia majhul, jadi apakah makna dia? So kita letakkan makna di sini. Dia adalah dibentuk, mungkin kita boleh ya, dia bentuk daripada qala yang maknanya berkata, ya, berkata. Tapi dia bukannya pasif, bukannya aktif. Kalau aktif berkata, seseorang yang berkata itu adalah maklum. Sekarang dia sudah mengambil bentuk majhul. Majhul ni ialah pasif, bukannya dia yang berkata, tapi seseorang yang berkata kepada dia. Itu dipanggilkan majhul. Ya, majhul ni passive verb. Ya, perbuatan yang pasif. Jadi memberi erti, ya, so kita bagikan sinilah atas ni, ya, yang memberi erti apa? Dikatakan. Dikatakan, ya. Telah, dia fi'il madhi majhul, maknanya telah dikatakan. Itu makna dia, ya. So kita telah dikatakan, semua alfabet tu boleh guna, ada dalam Arabic keyboard, so kita guna yang samalah. Telah dikatakan. Kaf nun. Itu makna dia, ya. So qila maknanya telah dikatakan kerana dia adalah fi'il mudhari' majhul, ya, wazan satu, muzakkar mufrad, ya. So cuba kita tengok dalam konteks ayat itu, betul ke tidak, ya, dan ada logik ke tidak. So wa iza, dan apabila, qila telah dikatakan, ya, telah dikatakan lahum, kepada mereka. Okey, tadi kita kata dia muzakkar, ya. Kerana apa muzakkar? Kerana dia menunjukkan kepada kumpulan. Satu kumpulan tu kalau lelaki dan perempuan dia akan menggunakan muzakkar. Sini pun muzakkar hum, ya. Itu muzakkar. Ya, itu menunjukkan dia sinkronis lah sekali dengan perbuatannya, iaitu fi'il madhi tadi juga dia menggunakan muzakkar, ya. Bukan bermakna hanya lelaki di dalam tu, tidak. Kumpulan lelaki dan perempuan akan menggunakan kalimah yang muzakkar. Jadi, dan apabila, ya, dikatakan kepada mereka la tufsidu. La tufsidu ni, la ialah harfun nahi, ya, larangan. Sebab ada ta selepas itu kepada yang ni ialah fi'il mudhari' yang dipanggilkan fi'il mudhari' yang majzum. Fi'il mudhari' majzum sekali dengan la, so combination, ya, la dengan tufsidu ni ialah fi'il
dipanggilkan fi'il nahi dah. Ya. Bila dia bergabung komponen dua ni sekali, la ni dengan fi'il mudhari' majzum, dia akan menjadi fi'il nahi. Ya, menjadi prohibition, prohibit, melarang, membawa erti jangan. Ya. Janganlah tani dengan waw al-ziyadah tu membawa erti kamu semua, kamu yang jamak. Ya, tengok di sini. Nah, kamu yang jamak, ya, dan dia menggunakan muzakkar. Ya, muzakkar, ya. Kerana apa? Larangan tu kepada orang-orang dalam kumpulan tu. Ya, orang dalam kumpulan tu walaupun lelaki campur perempuan menggunakan kalimah muzakkar, ya. Janganlah kamu semua membuat kerosakan fil ardi, di atas muka bumi, ya. Fi asalnya dalam, tapi dalam konteks ni jangan kita translatekan dalam, ya. Atas bumi. Al-ardi itu ialah bumi, fi adalah harfun jar, ya. Jadi di atas bumi. Kalau dalam bumi, manusia tak duduk dalam bumi, ya. Manusia duduk atas bumi. Kalau dalam bumi itu tempat apa? Tempat minyak-minyak, ya, gunung berapi, lava gunung berapi yang bawah tu sebelum dia naik ke atas, itu bumi apa tu, galian-galian dan semua tu, itu dalam bumi, ya. So kita tengok konteks ayat, ya. Fi walaupun dalam, dia juga boleh digunakan atas ataupun pada ataupun di, ya. Di sini di bumi. Janganlah kamu membuat kerosakan di bumi, bukannya dalam bumi, ya. Kalau kita nak guna dalam tu, pastikan makna dia ialah bukan di dalam bumi sana, di atas muka bumi, itulah maksud dia. Ya. So apabila dia katakan kepada mereka, janganlah kamu semua membuat kerosakan di bumi, qalu, mereka, asal qalu ni samalah dengan ni, dia ada qaf waw lam ni, asalnya ialah ini fi'il madhi yang jamak, mereka telah berkata, ya. Tetapi yang paling sesuai kita translatekan sebagai mereka menjawab, ya. Sebab apa? Bila dikatakan pada mereka, ya, yang ni mereka jawab, itu maksudnya, ya. Mereka telah menjawab, madhi, walaupun makna asalnya berkata, ya. Berkata pun masih betul lah, tapi lebih tepat konteksnya lah mereka jawab apa yang dikatakan tadi, iaitu innama sesungguhnya, nahnu kami, kami semualah, hum tadi menjawab, hum mereka ni semua tadi menjawab, ya. Bila dia menjawab, disebutlah diri mereka nahnu, kami, ya. So kami, kami tu siapa? Dia kata muslihun. So kadang-kadang kita jumpa perkataan apa? Soleh, kan? Soleh. Soleh tu ialah apa? Perbuatan yang membuat kebaikan kepada orang lain lah, ya. Jadi orangnya kita panggilkan muslih. Muslih, ya. Asalnya ialah muslihun kalau singular, muslihun mengambil acuan apa? Muf'ilun, ya. Cuba tengok, kalau tak ada waw nun ni, ha ni akan baris dhammah tanwin, ya. Muslihun adalah isim fa'il, ya. Wazan keempat, isim fa'il wazan keempat, ya. Cuba kita tengok apakah acuan ni. Kita lihat di sini, acuan ialah muf'ilun. Muf'ilun, ya. Acuan dia senang je. Suat ni gantikan dengan fa, lam ni ganti dengan ain, ha ni ganti dengan lam. Ya, nak balik ke original fa'ilam, dia jadi muf'ilun. Kalau nak mengenal kalimah ni, cari acuan dia, ya. Acuan yang sesuai dengan
kalimah tu. Jadi muf'ilun. Cuba tengok muf'ilun tu jenis apa ya. Tengok dalam template ni. Bermula dengan mim baris hadapan. Di sini jangan tengok ya. Sebab sini kata kerja tidak ada. So yang ada baris depan hanya dua saja. Ni je. Kolom D dengan kolom C je. Ya. Kolom D dengan kolom C. Okey. Dua-dua ada mim baris hadapan. Ya. Kita terus tengok wazan keempat dia. Yang ni. Satu muf'ilun, satu muf'alun. Beza dia ain baris bawah di sini, yang ni ain baris atas. Tadi musli. Jadi lam tu baris bawah bermakna ain baris bawah. Bukannya yang ini ya. Kalau kalimah tu muslahun, baru yang inilah. Barulah isim maf'ul. Tapi lam tadi berbaris bawah bermakna ain baris bawah. Jadi kalimah acuan yang digunakan ialah muf'ilun, bermakna dia isim fa'il. Ya, isim fa'il wazan keempat. Ya, ini adalah wazan keempat. Itulah jenis kalimah muslihun tu. Ya, ya. So bila tambah waw nun bermakna menjadikan ramai. Ya, jadikan ramai. Ya, so bermakna mesti kenapa ramai, sebab nahnu ni ialah hum. Mereka ramai, bukan seorang. So dia kena tambah waw nun di hujung tu, muslihun tambah waw nun jadi muslihuna. Jadi apa mereka jawab? Qalu innama nahnu muslihun. Jadi mereka menjawab, ya, kami ni hanyalah ya orang-orang yang membuat kebaikan. Itu jawapan dia ya. Kita kata tadi jangan buat kerosakan. Bermakna apa yang mereka lakukan tu adalah satu kerosakan. So kita larang dia, kita nasihat dia ya. Tapi orang-orang ni dia bukannya nak terima nasihat kita. Tapi dia jawabkan apa yang perbuatan yang merosakkan tu mereka katakan perbuatan yang baik. Ya, itulah masalahnya dengan orang-orang munafikun. Dan dalam Al-Quran Allah ada menceritakan orang-orang munafikun nanti di akhirat nanti mereka akan dimasukkan ke dalam neraka yang paling bawah, paling panas sekali ya, lebih bawah daripada orang-orang kafir ya. Sebab memang di dunia ni mereka melakukan kerosakan yang hebat ya. Jauh lebih hebat daripada orang-orang kafir. Orang kafir ni kufur kepada Allah, tapi dari segi kerosakan tu ya, dia tidak sehebat orang-orang munafikun ni ya. Sebab tu orang munafikun ni kita kena berhati-hati ya. Dan Nabi telah pun menceritakan ke dia apakah ciri-ciri orang munafik untuk kita jadikan panduannya. So insyaAllah tujuan saya menerangkan ni ialah sebab banyak kalimah qila digunakan. Ya, ini pun samalah. Jadi bila tuan-tuan tengok jumpa nanti qila, patutnya sudah memahamilah, iaitu adalah fi'il madhi majhul wazan satu ya. So kita tak payah ulang nanti bila jumpa qila. Ya, ada tak lagi qila, muka surat ni tidak ada ya. Tuan-tuan boleh dapat gambaran tak berapa banyak yang kita nak lihat ya, kalimah-kalimah dalam bentuk kata kerja daripada qaf waw lam. Tengok muka surat ni ya. Kita sekarang ni baru muka surat 1 ya. Tiap-tiap satu ni ada 50 kes, 50 kalimah. So kalau betul nak habis ni sampai ke 11. Tapi yang bagusnya kita cepat, sebab apa? Dia berulang pun. Ya. Kalau kita jumpa, kita dah terang qala macam mana, jadi di sini tak payahlah diterangkan ya. Kita dah terangkan qulna dulu ya. Cuma besok saya akan terangkan qultum ni ya. Kita belum menerangkan macam mana pembentukan qultum. Hari itu kita fokus kepada qulna. So nanti bila kita jumpa qulna ni, saya tak payah terangkan lagi lah ya. Dia adalah ulangan ya, ulangan saja. Tuan-tuan patut dah mengenal qala,
qulna, besok saya akan terangkan kultum. So ini fakulna ni semua kita tak perlu lagi lah. Ya, yang ni semua kita pun dah kenal, kita tak ulang lagi ya. So nanti kita cuba lihat bila yang baru contoh macam ni, dan kita akan terangkanlah ya secara lebih cepat sebab kita dah menerangkan dalam bentuk mufradah dulu. Mufrad yang ni hanya jamak saja. So dia akan cepat ya, insya-Allah. Okey, so untuk hari ini kita sudahi di sini dulu. Ya, dan kita akan sambung lagi. Besok saya akan terangkan kultum tu. Ya, konsep kultum sama je, iaitu dia pada qala tambah dengan tum, lam tu digugurkan, kemudian qaf tu ditukarkan kepada baris dhammah ya, dan waw tu digugurkan ya. Apabila lam tu ditasydidkan, jadi huruf illah tu digugurkan, qaf tu didammahkan, jadi adalah kultum. Besok kita akan tunjukkan menggunakan keyboard tu, jadi tuan-tuan boleh lihat ya. Kalau saya sebut saja tak tunjukkan, biasanya saya dapati pelajar-pelajar tak dapat ya. Tak dapat dapat tangkap apa yang kita syarahkan tu. Sebab tu saya ambil masa untuk menunjukkan ya, supaya tuan-tuan boleh lihat, bukan boleh lihat saja, boleh tengok pula step-step dia. Ya. Sebab tujuan kita ialah nak menyampaikan bukan saja ilmu, tetapi kemahiran tu sekali, skill. Jadi besok tuan-tuan sendiri boleh buat ya, pakai keyboard tu, type yang sama yang saya buat tu, praktis dalam lama dapat kemahiran tu. Bila jumpa kalimah-kalimah tu di dalam Al-Quran nanti, tuan-tuan dapat lebih faham ya, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.